kepada para pelajar tersayang. Okey, apa khabar semua? Harap semuanya sehat sejahtera. Okey, kita kembali dalam slot seterusnya ya, slot ketiga saya. Kali ini saya ingin mengambil kesempatan untuk berkongsi dengan kamu tentang satu aspek tata bahasa yang amat penting yang menjadi soalan pilihan dalam peringkat PT3 sehinggalah SPM. Dan untuk makluman kamu, slot kali ini saya sediakan dalam cara yang amat mudah dan sederhana supaya sesuai untuk semua pelajar daripada tingkatan 1 sampailah tingkatan 5. Okey. Jadi aspek yang ingin saya mengajar hari ini adalah tidak lain tidak bukan ya, aspek penggabungan ayat. Ya, penggabungan ayat. Okey, dan dalam teknik ini juga, okey, dalam menjawab soalan ini juga saya akan memperkenalkan satu teknik yang dipanggil teknik cerai jodoh. Okey, untuk itu mari kita lihat dalam slot yang saya sediakan. Seperti yang saya sebut tadi ya, aspek tata bahasa yang kita akan teruskan ialah penggabungan ayat. Okay, dalam proses penggabungan ayat ini kita perlukan kata-kata hubung gabung, kata-kata hubung. Okey. Jadi pelajar-pelajar, untuk makluman anda ya, perlulah kita mempunyai pengetahuan tentang jenis-jenis kata hubung sebelum menjawab soalan penggabungan ayat. Jadi untuk itu, mari kita lihat beberapa jenis kata hubung yang perlu kamu kenali sebelum kita boleh menjawab soalan penggabungan ayat. Okay. So, sebenarnya ada 6 pola penggabungan ayat ya. 6 pola penggabungan ayat. Jadi pelajar-pelajar jangan keliru dengan apa yang dimaksudkan dengan 4 pola ayat dasar ya. Yang ni pula berbeza. 6 pola yang dimaksudkan di sini adalah 6 pola penggabungan ayat. Okey. Kita lihat dulu, jenis-jenis kata hubung gabungan. Ya, kata hubung gabungan ini sebenarnya bermaksudkan menghubungkan sekurang-kurangnya dua ayat tunggal. Kemudian kata hubung pancangan. Jadi untuk makluman pelajar, kata hubung pancangan ada 3 jenis. Okey, pelajar-pelajar ya, kata hubung pancangan sebenarnya ada 3 jenis. Okey, pertama, kata hubung pancangan relatif. Jadi perlu ingat ya, kata hubung pancangan relatif dalam bahasa Melayu hanya satu, iaitu yang. Kemudian kata hubung pancangan komplement. Kata hubung pancangan komplement juga hanya satu dalam bahasa Malaysia, iaitu bahawa. Dan yang banyaknya di sini adalah kata hubung pancangan keterangan. Okey. Selain itu, kata hubung yang ketiga ialah kata hubung berpasangan. Kata hubung berpasangan ini sebenarnya merupakan dua perkataan yang terbit bergandingan membentuk kata hubung. Okey, untuk makluman pelajar, biarlah kita kenali apakah jenis-jenis kata hubung gabungan yang dimaksudkan. Sebenarnya pelajar memang tahu, tapi sebagai peringatan, mari kita lihat beberapa jenis kata hubung gabungan. Pertama, atau, dan, lalu, lantas, serta, tetapi, maka. Ini adalah beberapa kata hubung gabungan yang biasa digunakan. Selain ini, terdapat juga beberapa kata hubung gabungan yang biasanya kita gunakan, kecuali, seraya, sambil, lagi, melainkan, manakala, kemudian, sedangkan, malahan. Jadi begitulah ya beberapa kata hubung gabungan yang perlu pelajar kenali ya daripada kumpulan kata hubung gabungan. Okey, seterusnya kita lihat pula ya beberapa kata hubung pancangan. Ya, kata hubung pancangan memang ada 3 jenis. Jadi saya perkenalkan dulu kata hubung pancangan keterangannya. Antaranya agar, supaya, untuk, semoga, apabila, ketika, sewaktu, tatkala, hingga, sampai, sebelum, hingga, biarpun, meskipun, walaupun, sungguh pun, semenjak, manakala, kerana, kalau, sejak, jikalau, sementara, sehingga. Ini adalah beberapa jenis kata hubung pancangan keterangan. Dan kita juga jangan lupa adanya kata hubung pancangan yang dikatakan komplement, bahawa. Dan satu lagi kata hubung pancangan relatif, iaitu yang. Okey? Alright. Ini adalah jenis kata hubung pancangan. Ya. Dan diikuti dengan kata hubung gabungan yang ketiga, jenisnya dikatakan kata hubung berpasangan. Kata hubung berpasangan contohnya seperti baik ataupun, baik, baik, baik maupun, jangankan pun, kian, kian, makin, makin,
Dan selain itu ada juga beberapa lagi bukan sahaja, bahkan juga bukan sahaja tetapi juga entah, sedangkan, apatah lagi, sedangkan tambahan pula, semakin, dan begitulah ya. Sebenarnya ada 3 jenis kata hubung ya, gabungan yang kita akan gunakan dalam proses penggabungan ayat-ayat. Okey. Dalam menjawab soalan ini, hari ini cikgu ingin memperkenalkan satu teknik yang dikatakan teknik jodoh cerai. Jadi bila kita cakap jodoh cerai ni, pelajar-pelajar mesti tahu jodoh ini satu yang sesuai dan memang ditakdirkan boleh ya bertemu dan bersama. Okey, biasa orang kata kahwin lah kan. Okey, kahwin biasanya laki perempuan berbeza jantina boleh kahwin. Tapi bila dikatakan cerai pula, okey, maksud yang cikgu maksudkan di sini, apa yang dimaksudkan dengan cerai di sini ialah satu yang memang tidak boleh bersama. Bermakna lain jantina lah tu kan ya. Okey, jadi kita akan ceraikan ataupun dengan kata lain kita mansuhkan unsur yang sama. Ya. Dan jodoh pula maksudnya unsur yang berlainan dan boleh digabungkan dengan kata-kata hubung. Okey, itu yang dimaksudkan dengan teknik jodoh cerai ataupun teknik gabung dan mansuh. Okey, cuba kita lihat. Okey, bagaimana teknik ini boleh diaplikasi ya, digunakan ya dalam soalan penggabungan ayat. Okey, untuk itu ingatan kembali apa yang dimaksudkan dengan unsur sama ialah maksudkan dengan ceraikan satu daripadanya atau mansuhkan. Okey, nanti juga akan tunjukkan contoh. Dan kemudian unsur yang berbeza pula apa yang kita lakukan ialah jodohkan kedua-duanya ataupun gabungkan. Okey, untuk itu cuba kita lihat ya satu contoh ayat yang saya sediakan. Encik Zairul sedang merokok. Encik Zairul sedang merokok. Ayat kedua, Encik Zairul sedang mendengar lagu. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan di sini, unsur yang sama ialah dalam ayat pertama adanya Encik Zairul sedang. Dan dalam ayat kedua juga unsur yang sama, Encik Zairul sedang. Bermakna unsur yang sama ini patutnya tidak boleh ada lagi. Perlu diceraikan, perlu dimansuhkan. Bermakna biasanya unsur kedua yang sama ini ya kita akan mansuhkan, ceraikan. Bermakna yang tinggal adalah hanya Encik Zairul sedang merokok dan mendengar lagu. Dan di sini kita dapat lihat daripada dua ayat ini, merokok dan mendengar lagu adalah unsur yang berbeza. Okey, unsur yang berbeza patutnya kita akan gabungkan. Ya, unsur yang berbeza kita gabungkan. Jadi, apa yang berlaku di sini ialah Encik Zairul merokok sambil mendengar lagu. Jadi perhatikan pelajar-pelajar di sini, unsur yang berbeza ini, merokok dan mendengar lagu, digabungkan dengan satu kata hubung gabungan sambil. Okey, begitulah caranya. Okey, pertama. Dan apa yang dimaksudkan dengan teknik jodoh cerai. Apa yang sama jenis kita ceraikan atau mansuhkan sekolah. Ayat kedua, Alia pergi ke sekolah. Dan kita dapat lihat di sini bahawa subjek ayat pertama, Anis, subjek ayat kedua, Alia, adalah unsur berbeza. Bermakna unsur berbeza ini perlu digabungkan. Digabungkan dengan kata hubung gabungan. Manakala dalam predikat pula, pergi ke sekolah ayat pertama, pergi ke sekolah ayat kedua. Bermakna dua unsur yang sama. Bermakna salah satu daripadanya kita mansuhkan. Bermakna biasanya kita mansuhkan yang kedua lah. Okey, bermakna kita buang sejak yang kedua. Jadi apa yang tinggal di sini ialah Anis dan Alia yang perlu digabungkan dengan pergi ke sekolah. Jadi apakah kata hubung gabungan yang sesuai di sini? Sudah pastinya Anis dan Alia pergi ke sekolah. Cuba lihat di sini kata hubung gabungan dan digunakan. Okey. Dan seterusnya, kita lihat pola seterusnya ialah penggabungan predikat dengan predikat. Cuba kita lihat contohnya, Ibu Rita ke dapur. Ibu Rita menjerang air. Jadi di sini pelajar-pelajar dapat lihat bahawa unsur sama wujud dalam subjek. Ibu Rita dalam ayat pertama dengan Ibu Rita dalam ayat kedua. Jadi memandangkan dua-duanya sama jenis, kita perlu mansuhkan satu daripadanya. Ceraikan. Buang satu daripadanya. Biasanya apa yang kita mansuhkan daripada ayat kedua.
Bermakna tinggallah Ibu Rita ke dapur dan menjerang air. Dan di sini predikat ke dapur dengan ayat kedua menjerang air adalah unsur yang berbeza dan perlu digabungkan. Okey, dan di sini kita dapat lihat betapa ianya digabungkan. Ibu Rita ke dapur lalu menjerang air. Jadi kita dapat gunakan kata hubung gabungan lalu di sini. Ya. Okey. Begitu juga kita lihat pola seterusnya, pola penggabungan objek dengan objek. Dalam ayat pertama ini, Cik Miza membeli ikan. Ayat kedua, Cik Miza membeli sayur. Dan kita dapat lihat di sini bahawa unsur sama berlaku dalam bahagian awal ayat. Cik Miza membeli, dalam ayat kedua, Cik Miza membeli. Bermakna dua unsur sama ini perlu diceraikan. Okey, perlu dimansuhkan satu daripadanya. Dan kita mansuhkan dalam ayat kedua, Cik Miza membeli. Jadi tinggallah Cik Miza membeli ikan dengan sayur di sini. Jadi ikan dan sayur adalah unsur yang berbeza dan perlu digabungkan dengan satu kata hubung gabungan. Jadi apa dia? Cik Miza membeli ikan dan sayur. Saya harap pelajar-pelajar dapat memahami dengan mudah. Okey, cuba lihat seterusnya. Pola penggabungan keterangan dengan keterangan. Okey. Dalam ayat pertama, bunyinya kami akan bertolak esok. Jadi kami sebagai subjek akan bertolak kata kerja tak transitif dengan esok adalah keterangan. Dan cuba lihat ayat kedua, kami akan bertolak lusa. Dan dapat kita lihat di sini wujudnya unsur sama dan unsur tak sama. Kalau pelajar-pelajar lihat unsur sama dalam dua-dua ayat ialah kami akan bertolak, kami akan bertolak. Jadi dua unsur sama yang tak patut wujud di situ. Jadi kita ceraikan satu daripadanya, mansuhkan, buanglah unsur sama daripada ayat kedua. Maka tinggallah kami akan bertolak dengan esok dan lusa. Jadi unsur berbeza di sini adalah esok dan lusa. Dan dua-dua unsur beza ini kita perlu gabungkan dengan satu kata hubung gabungan. Okey, dan di sini kita dapat hasilkan kami akan bertolak esok atau lusa. Pola seterusnya yang menunjukkan penggabungan penerang dengan penerang. Okey, cuba lihat ayatnya. Saya suka akan rumah yang kecil. Saya suka akan rumah yang selesa. Jadi di sini, dalam ayat pertama dan dua, unsur yang sama ialah saya suka akan rumah dan dalam ayat kedua ialah saya suka akan rumah. Jadi unsur sama ini perlu dimansuhkan salah satu daripadanya dan biasanya kita mansuhkan dalam ayat kedua. Jadi yang tinggal ialah saya suka akan rumah, yang kecil ayat pertama, yang selesa ayat kedua. Jadi unsur yang berbeza di sini ialah kecil dan selesa. Dan yang ini turut sekali lah dalam unsur sama. Potonglah sampai yang. Jadi saya suka akan rumah yang kecil selesa. Dan di sini kita dapat lihat kecil tapi takkan selesa, ianya bercanggah kan. Jadi satu unsur ironi. Jadi kita perlu cari satu kata hubung yang menunjukkan maksud di sebaliknya. Cuba lihat contohnya. Saya suka akan rumah yang kecil tetapi yang selesa. Okey. Dan cuba lihat pola penggabungan ayat yang terakhir ini. Penggabungan dengan kata hubung berpasangan. Yang ini agak rumit sikit dan perlu kita letakkan kata hubung berpasangan di tempat yang sesuai. Cuba lihat ayat pertama. Ayah tidak dapat mengangkat peti itu. Ayat kedua, ibu tidak dapat mengangkat peti itu. Jadi pelajar-pelajar dapat lihat di sini perkataan yang saya warnakan secara berbeza. Ayah dalam ayat pertama sebagai subjek, ibu sebagai subjek dalam ayat kedua adalah unsur berbeza. Unsur berbeza bermakna kita perlu gabungkan. Dengan kata lain kita jodohkan. Jadi ayah dan ibu kita jodohkan. Jangan pisahkan Dan sementara itu dalam predikat pula tidak dapat mengangkat peti itu ayat pertama, tidak dapat mengangkat peti itu dalam ayat kedua adalah unsur yang sama. Jadi salah satu daripadanya perlu dimansuhkan. Seperti saya kata tadi, biasanya ayat kedua lah kita mansuhkan. Jadi apa yang tinggal ialah ayah dengan ibu di sini tidak dapat mengangkat peti itu. Jadi bagaimana kata hubung berpasangan dapat digunakan di sini? Cuba lihat ayatnya.
Sedangkan ayah tidak dapat mengangkat peti itu, apatah lagi ibu. Jadi bermakna unsur sama di sini, tidak dapat mengangkat peti itu memang wujud. Cuma unsur berbeza di sini, ayah dengan ibu digunakan kata hubung berpasangan, sedangkan ayah, apatah lagi ibu. Ayat yang sama, pelajar masih boleh gunakan dengan kata hubung berpasangan yang lain. Contohnya, baik maupun. Okey, katakanlah kita nak gunakan baik maupun kata hubung berpasangan dalam ayat ini, dalam keadaan ayat ini. Okey, bermakna kita boleh bina ayat ini, baik ayah maupun ibu tidak dapat mengangkat peti itu. Ataupun kalau kamu nak gunakan bukan sahaja tetapi juga. Jadi kita letakkan saja kata hubung berpasangan, bukan saja ayah tetapi juga ibu tidak dapat mengangkat peti itu. Okey, begitulah sebenarnya terdapat 6 pola ayat, penggabungan ayat, 6 pola penggabungan ayat yang boleh memudahkan proses penggabungan ayat kita. Pelajar-pelajar sekalian, saya harap penerangan yang saya berikan dalam slot ini sudah pun memberi sedikit sebanyak gambaran dan panduan betapa perlu lakukan ataupun jawab soalan berbunyi gabungkan ayat. Dan sebenarnya teknik ini bila sudah pun dikenali, diketahui, kamu juga boleh menjawab soalan yang bertentangan, iaitu mencerakinkan ayat. Jadi menggabungkan ayat dan mencerakinkan ayat memang sebenarnya satu. Cuma asasnya ialah perlunya pengetahuan tentang jenis-jenis kata hubung yang sesuai dan beberapa syarat yang perlu kita patuhi. Ingat teknik jodoh cerai dalam menjawab soalan penggabungan ayat. Sekian, terima kasih semua. Jumpa lagi dalam slot seterusnya. Ingat jangan lupa subscribe, like dan share. Alright, jumpa lagi.